wirdul Imam Ali Abu Bakar As-Sakran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtaqtu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqfuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sur Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bimadinatir rasul bila khandakin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarrasna billah tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saki arshillah ila qa'i ardillah bimi'ati alfi alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim 'azimatuhu la tanshaqqu bimi'ati alfi alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim san'atuhu la tanqati'u bimi'ati alfi alfi alf la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma in ahadun aradani bis-su' minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw sultanin aw waswas fardud nazarhum fintikas
وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبكهم من الرجل إلى الرأس لا في سحل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita dalam keadaan penuh nikmat, bernafas, bergerak, mencerap segala panca indera. Allah Ta'ala jadikan kita tunaikan salat maghrib secara berjemaah, dan Allah kekalkan kita berada dalam majlis ilmu. Selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga limpah kurnia nikmat dan rahmat kepada para sahabat, tabi'in, juga ulama-ulama, muslimin dan muslimat yang mengikut akal baginda sehingga ke hari kiamat insya-Allah. InsyaAllah bertemu kembali kita untuk sama-sama membukakan kitab Faridatul Faraid fi ilmi aqaid, pada bicara ilmu tauhid, insyaAllah. Jadi insyaAllah muka surat berapa dah? Al-Fatihah. Siapa tanda ni tahu? Mana? 8 berapa ini? 10 baris daripada atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 betul? Iradah. Baik iradah. Okey. Sebenarnya macam 9 lah, 9. Ambil ujung sekali. Ke-8. Dan kita dah masuk pada hari ini berkenaan iradah. Hari itu dah faham kan ta'alluq itu kan? Dah memang pakar itu kan? Dah ada buku tu boleh tahu tu. Dah pakar, jadi masuk pada bab yang baru ataupun sifat yang wajib diketahui, yang wajib diketahui dan wajib bagi Allah. Yang ke-8, iradah. Allah bersifat dengan sifat iradah. Ini pegang sampai mati. Artinya, apakah arti iradah? Artinya kehendak. Apa maksud iradah? Kehendak. Allah bersifat dengan kehendak. Dan makna kehendak di sini bahawasanya berlaku tiap-tiap suatu itu dengan sengajanya Allah Ta'ala. Jadi kita faham apa maksud kehendak di sini. Bermaksud Allah Ta'ala nak dengan sengaja, bukan sebab terpaksa, bukan sebab kerana
memerlukan. Ayat memerlukan. Allah tidak memerlukan sesuatu. Bahkan makhluklah memerlukan Allah. Dan dengan perintahnya Allah Ta'ala, tiada makna kehendak itu berhajat. Nampak? Lain dengan berhajat. Berhajat memerlukan. Kita bawa kereta, berhajat pada kereta. Betul? Perlu kereta sebab apa? Nak cepat sampai. Nak nunjuk korang kereta mahal. Contoh. Jadi itu namanya memerlukan. Berhajat. Berhajat hanya pada makhluk. Bila pasal dengar saja. Sebab ada orang disebut perkataan macam ni. Dia kata Allah berhajat untuk disembah. Kena? Tak boleh. Sebab itu kena hati-hati dalam bicara. Orang belajar tauhid, setiap perkataan lontarkan berkenaan Allah dalam keadaan berhati-hati dan teliti. Kadang orang tak belajar main hembur, sembuh habis. Dia boleh kata Allah berhajat untuk disembah. Itu sesat. Sesat kenapa? Macam Yunani Greek. Itu Yunani Greek. Yang akan tengok cerita pun Clash of Titan. Imam tengok Clash of Titan. Imam Tengok. Oh, bagus Imam. Kita tengok. Dia ada satu cerita Clash of Titan. Dia cerita pasal dewa-dewa Yunani Greek. Hercules, Zeus, Poseidon. Itu nama-nama. Imam tengok ya. Tengok. Bagus. Semua bagus. Susah nak cerita ni. Tapi tak apa saya cerita. Jadi bila ada satu Tuhan tu, saya lupa dah Zeus tu. Dia tak, orang lupa dia. Orang lupa Tuhan. Jadi bila terlupa, Tuhan tu dilupakan. Tuhan hilang kuasa. Tu dan cerita tu lah cerita tu. Jadi tak kena dengan akidah seperti itu. Dia berhajat, seolah-olah Tuhan ni berhajat kepada makhluk untuk disembah. Kalau tak sembah, hilang kuasa. Tak kena. Itu bukan konsep ketuhanan yang dipegang oleh orang Islam. Sebab itu tauhid kena betul. Okey, jadi macam mana cerita? Maknanya Allah tak berhajat pada kita. Ustaz, bukan ke dalam ayat Al-Quran yang disebut surah Az-Zariyat ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Betul Baman? Betul ayat. Makhraj betul. Okey. Bagusan makhraj. Jadi apa dia? Wa ma khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Sebenarnya tidak aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata beribadat padaku. Dah tu. Tu macam mana Ustaz? Tu ayat Al-Quran tu. Bukankah Allah kata kita dijadikan untuk menyembah Allah? Kena faham juga ni, ayat ini dinilai dari sudut pandang yang mana? Bukanlah disebutkan Allah tidak, dan aku sebut tidaklah aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata beribadat pada aku. Tu mana Allah wajib disembah. Macam Allah kalau tak sembah hilang kuasa. Tak. Di situ menunjukkan kita punya matlamat hidup, pandangnya pada makhluk. Faham tak? Bukan pandang di sisi Allah ni. Ayat ini dipandang untuk memberikan pada makhluk matlamat hidup. Makhluk kena faham bahawasanya kita ni dijadikan adalah untuk menyembah Allah Ta'ala. Itu kita kena pegang. Tapi kalau pandang Allah, Allah perlukan kita tak? Tak perlu. Allah tetap bersifat dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim tanpa makhluk sekalipun. Al-Khaliq tanpa menjadikan makhluk. Allah tetap bersifat dan bernama begitu. Jadi nak faham tu. Boleh faham jadi taklah kata bila kita tak sembah maka Allah tak jadi Tuhan. Tak.
Jadi fahamilah bahawa kita lah yang memerlukan Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Okey, setakat ni boleh tak? Ke rasa nak terbang lah. Kalau rasa terbang, beritahu. Kat terapung ke apa, beritahu lah. Kadang kita kena jelas balik. Kalau terbang terapung susah. Zaman sekarang banyak ajaran sesat. Jadi kalau betul nak kena tepat, faham tu kena tepat. Jangan salah faham. Okey, sambung kalau dah okey, sambung. Okey dah okey ni? Senyap ni. Okey okey cakap tu. Tak okey pun cakap. Jadi kita faham di sini mana Allah Ta'ala tidak berhajat. Seperti barang ni sama dia. Seperti barang yang terkadang diwahamkan diri. Orang salah faham benda ni. Salah faham. Ingat Allah seperti berhajat. Tak. Allah berkehendak bukan berhajat. Kerana berhajat itu mustahil atasnya Allah Ta'ala. Berhajat itu mustahil. Sebab apa? Lemah. Berhajat ni pasal makhluk. Maknanya lemah. Kalau orang berhajat dengan sesuatu, itu lemah. Bergantung dengan sesuatu. Mustahil. Dan iaitu sifat. Dan apakah dia? Iradah. Iaitu sifat yang wujudiyah, yang wujud, yang ada, lagi sedia, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yang menentu ia akan mungkin. Nak faham sini ada beberapa perkara. Kita tulis lukis sikit. Lukis ni tamaan dapat sempat makan kek-kek ni. Sebab wali daripada Mersing ni. Tadi jumpa kau Mersing dah bincang pasal tauhid juga ni. Jadi tak perlu kita cerita boleh. Okey. Apa ni? Iradah. Iradah macam mana mengajar ni? Tadi bagi tadi iradah Oh tadi ilmu. Bagi tadi ilmu. Okey. Malam iradah. Iradah ni apa dia? Kalau kita belajar, iradah ni di bawah sifat ma'ani. Tu boleh rujuk buku ada. Qadim ni sedianya sejak azali, sejak masa belum dijadikan. Yang berdiri pada zat Allah, yang ada pada zat Allah. Tak nampak. Internet tak mantap okey. Kena ulang balik. Okey, kita ulang balik dengar. Iradah adalah sifat ma'ani. Sifat apa? Ma'ani. Dan sifat ma'ani dia ada beberapa perkara yang kita kena faham. Ada berapa sifat ma'ani? Ma'ani ada berapa? Bukan ulang lah ni, tak cakap lah. Sebab mana berapa? Dalam buku ada berapa? 7 sifat ma'ani, ada 7 sifat. Apa dia? Qudrah, iradah, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Itulah sifat ma'ani. Okey, tangan ni boleh. Jadi dalam sifat ma'ani, dia yang dua atas ni sama dalam semua sifat ma'ani yang ada, iaitu wujud pada zat Allah, iaitu wujud atau ada pada zat Allah, qadim, sedia, sejak azali lagi. Ni faham tak? Tu. Dan dia ada fungsi. Fungsi apa? Memang baca kat kitab ni. Pada zat Allah Ta'ala yang menentu ia akan mungkin, menentukan mungkin atau menentukan nasib mungkin. Nasib mungkin, setiap apa yang berlaku pada mungkin Allah telah tentukan sejak azali lagi. Ni faham ayat ni? Takkan ada pun satu yang terlepas daripada penentuan Allah Ta'ala sejak azali. Kalau ada orang kata
benda ni Allah tak tentu lagi. Kita kena usaha dulu baru Allah tentu. Orang itu orang yang sesat. Sebab apa? Akidahnya bersalahan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Boleh? Berapa tulisan ada sah. Pasti. Okey, boleh? Berapa? Jangan sampai ada orang kata atau kita bukan nak terlepas pandang juga, cakap main lepas. Kita cakap. Kita ni tentukan nasib kita. Gitu lah. Ada dengar? Macam dengar je. Kita lah menentu nasib kita. Allah Ta'ala takkan ubah kita. Kita kena ubah dulu baru Allah ubah kita. Kenapa? Ini perkataan kasih. Ni nak bagi faham. Bukan ulang dah sini tak faham juga, tak tahu ni. Kan? Ayat Al-Quran dia kata ni sabit dengan hadis dan hadis. Sabit dengan dalil ayat Al-Quran. Surah Ar-Ra'du ayat ke-11. Surah Ar-Ra'du ayat ke-11. Apa dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak membaca kaum. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah satu kaum melainkan kaum itu mengubahnya sendiri. Ini saya terjemahkan daripada ayat Al-Quran tadi. Kalau kita orang awam, kita baca ayat ni, faham macam ni? Betul kita faham Allah takkan mengubah kita melainkan kita mengubah sendiri. Betul tu? Kan kita akan faham macam tu. Sebab kalau tak belajar kat sini dah belajar, jangan nak cerita kat sini. Sini powerful Power Rangers lah. Ni cerita orang luar ni. Tak cari balik tanya orang luar. Tapi jangan tu cuba kedai makan. Singgah kejap. Tanya. Apa yang dimaksudkan dalam ayat Al-Quran yang mengatakan Allah tidak mau kaum melainkan kaum tu mengubah sendiri. Cuba tanya. Apa yang faham? Yang dengar tu kita dengar tu Wallahualam. Yang depan ni. Jadi memang kita dah tanya dah. Tak cari buat sosial eksperimen. Orang akan faham. Kita kena ubah diri kita dulu baru Allah ubah. Betul tak? Betul tak dia punya akidah seperti itu? Betulkah itu pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah, al-asy'ariyah wal maturidiyah? Tidak. Siapa yang berpegang seperti itu wajib bertaubat, taubatan nasuha. Ada sini macam tu. Tapi alhamdulillah hari ini belajar. Jadi kita boleh bertaubat pada Allah daripada akidah seperti itu. Dan Ustaz kalau tak gitu macam mana? Tu ayat Al-Quran kan jelas tu. Ayat itu perlu pada tafsir. Tengok ulama kata apa. Buka tafsir Ibn Qasir ke Jalalain ke, tengok betul-betul apa kata. Ayat itu ayat zahir, bukan ayat hakikat. Ayat itu menunjukkan bahawa secara zahir kita kena usaha ikhtiar. Allah tidak mahu, bukan mana Allah tak mampu nak ubah, bukan. Ayat itu nak memberi permaknaan bahawa di dalam zahir dalam kehidupan kita ni kena ada usaha ikhtiar. Hakikatnya Allah yang menentukan segala sesuatu. Tapi kita tahu tak apa yang Allah tentukan untuk kita? Siapa sini tahu angkat tangan? Oh, power ke tahu? Kita tak tahu. Dan kata apa sepani? Kita bangun ke apa? Oh tak tahu. Tiba-tiba dapat call isteri. Bila nak balik terus. Tahu tak? Tengah duduk dengar faham tu. Tiba isteri telefon. Orang tak tahu dah. Nanti nak keluar pintu mana? Lepas ni. Pintu ni ke? Pintu tu ke? Belah sana ke? Belah sini. Siapa tahu? Kita memang ada rancang nak keluar belah sini. Tapi kita rancang tu zahir. Hakikatnya yang menentukan siapa? Allah SWT. Jadi sebab itu kita kata. Jadi bila kita faham perkara ini, maka jelas tenang hati kita sebab kita faham semuanya hak Allah. Dia nak tentukan apa-apa pun itu hak dia. Tiada satu pun terlepas
baik atau buruk, semuanya dengan ketentuan Allah. Okey. Setakat ni okey, boleh faham lagi? Boleh faham Sekarang penting kita tahu. Kita kena cakap tu ni. Sebab sekarang ni macam-macam kita jumpa, macam pelik-pelik juga dia punya cara fikir. Apa baru-baru ni kita tengok dalam media sosial, dia ada orang sekarang kan nak fikir logik, tapi logik pun tak logik. Logik pun tak logik dia. Dia tak belajar. Kisah tak belajar. Ada tu saya lupa, takut salah cakap. Ingat tak ingat ni? Nanti kalau ingat nanti saya beritahu Okey, sambung. Okey. Jadi kita faham fungsi dia menentukan nasib makhluk. Ni ayat tadi. Tengok pada muka surat ni. Pada zat Allah Ta'ala yang menentukan ia akan mungkin dengan setengah barang yang harus. Mana dia tak puasa lagi, apakah dia punya perkara ta'alluq atau perkara yang dita'alluqi. Dita'alluqi ni, ta'alluq ni boleh kita sebut hubung kerja. Senang apa fungsi pun boleh juga. Apa yang dikenakan pada iradah ini hanya harus akal. Apa harus akal? Iaitu makhluk. Apa makhluk? Mungkin boleh juga. Ataupun perkara baharu. Sama semua ni. Boleh tak? Berapa kali ulang lah. Bagi ulang-ulang biar sampai lumat, lunyai insyaAllah. Okey, boleh? Boleh? Okey, tengok risau je, tengok aku je kan? Boleh? Cakap ni. Okey, sambung. Mana dia? Jadi sebut tadi, mungkin dengan setengah barang yang harus atasnya, seperti ditentukan dia dengan wujud, atau dengan putih, atau hitam, atau dengan panjang, atau pendek, dan umpama demikian itu semua sifat makhluk. Putih, hitam, panjang, pendek, tu mana? Makhluk ni harus akan perkara harus yang disebutkan. Nak faham kata kitab ni yang kita tunjuk kat sini. Apa yang kita cakap ni saya tuliskan kat sini. Okey. Yang dalam live ni kalau nak tanya soalan, tak faham tanya insya-Allah. Kita kadang risau juga, kadang live ni kadang dia faham lain juga. Sebab kita dah tengok dah, kadang kita buat posting macam tu, kita cakap lain, dia faham lain. Tapi kat sini insya-Allah boleh. Okey, mana dia? Tengok nombor satu, dia nombor satu. Ingat tadi, saya terlepas tadi. Menentukan ia akan mungkin. Nampak? Menentukan ia mungkin, nombor satu tepi. Kata tinggal, laju sangat. Tak sempat nak break ni. Qauluhu, menentu ia. Artinya, menentu oleh sifat iradah itu dan isnad. Menentu kepada iradah itu majaz akli, pada akal. Majaz tu perumpamaan, akal, daripada isnad, dan daripada isnadkan sesuatu kepada sebabnya. Disandar, isnad ni sandar ni, disandarkan kepada sebabnya, kerana bahawasanya yang menentukan pada hakikat itu zat Allah Ta'ala dengan iradahnya. Al-Hakim Taha. Gini cerita dia. Nak menunjukkan, menentukan mungkin itu, nak menunjukkan sebenarnya perkataan kita sebut sifat iradah menentukan nasib makhluk. Kita sebut sifat kan, betul? Awak sebut sifat kan? Sebenarnya bukan sifat zat Allah,
Tapi nak bagi faham majas akliyah pada akal kita ni, kan sebab Allah Ta'ala menentukan. Betul dah tu, cuma bagaimana keadaan yang menunjukkan Allah Ta'ala menentukan nasib makhluk dengan kehendaknya. Jadi kehendak tu majas dia. Macam sebelum ni sebagai contoh, kita dah belajar tentang apa? Qudrah. Kita kata lihatlah alam ini. Lihatlah alam ini, kekuasaan Allah menjadikannya. Kalau kata nampak ni betul, tapi kita akan tanya lagi. Orang ada ilmu dia akan tanya, yang menjadikan alam ini kekuasaan Allah ke Allah? Kena Allah. Yang menjadikan alam ini kekuasaan Allah ke Allah? Tak boleh jawab. Boleh jawab tak ni? Kekuasaan Allah ke Allah? Kalau jawab kekuasaan tak faham lagi ni. Jawapannya Allah. Allah yang menjadikan alam ini. Dan kenapa orang sebut lihat kekuasaan Allah menjadikan alam ini? Majas akliyah. Nak beritahu sifat kekuasaan iaitu iradah, qudrah itu ada pada zat Allah. Ada pada zat Allah. Cuma sebenarnya sebut tu untuk orang kata nak deras faham. Hakikatnya kekuasaan tu pun sebenarnya berdiri pada zat Allah. Jadi lebih tepat kita kata yang menentukan nasib makhluk Allah, yang menjadikan alam ini Allah. Kenapa macam tu nak belajar Ustaz? Tak tahulah. Dia memang gitu kaedah dia, supaya kita jangan tersalah faham. Sebab itu dalam belajar dia ada zahir dan hakikat. Tu pun nak kena faham juga. Jadi dia tauhid ni dia memang bukan pening, bukan dia berat. Dia cuma nak kena fikir. Tak fikir tak jadi. Memang kena fikir. Belajar tauhid dia tak ada dengar dia macam fikir tak. Dia bukan macam tasawuf. Dia memang kena fikir lebih sikit. Kalau belajar kurang sakit kepala, dia belum lagi dapat dah. Boleh faham tak? Kena rasa juga sikit rasa. Sakit. Okey. Boleh? Itu je nak sebut dalam perkara yang akan menentukan ia. Menentukan itu bukan pada sifat. Sebenarnya zat Allah yang menentukan. Sifat itu adalah perkara yang berdiri pada zat. Ini nak kena ulang-ulang juga. Bukan tak cerita dah sebelum ni. Biasalah sebulan 2 kali kan. Dia kena start hari tu asah. Jadi sebab tu suruh baca tak? Sebenarnya setahari kena baca ni setahari. Kena baca setahari baru kuat. Kenapa kena baca setahari? Dapat pahala? Dapat pahala. Dapat pahala. Bagi faham kenal Allah, itu besar. Dia punya pahala di sisi Allah, mengenal Allah ni. Tadi dalam kereta ada sambil-sambil balik tadi ada buka TikTok sikit, alang-alang tu dengar ada seorang Wahabi. Tak payah sebut nama lah, siapa tahu faham je lah pemikiran Wahabi. Nak kata Wahabi betul tak, dia fikir macam Wahabi. Apa dia? Kan dia cerita pada peristiwa Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjumpa Allah di langit tu. Yang tu dia tak settle lagi tu. Dia tak settle lagi. Jadi dia kata maknanya betul lah ayat Al-Quran surah Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa, iaitu Allah Ta'ala duduk atas langit. Nak kuatkan dia punya hujah tu Allah duduk atas langit tu. Sebab begitu dia buat cerita. Dan kan merujuk dia sebut ni merujuk dalam kitab apa, dia buka hadis Bukhari Muslim berkenaan bagaimana keadaan Nabi berjumpa Allah di langit. Nak tunjuk kuat lagi, dia ambil satu lagi sepatah hadis kan Nabi Muhammad jumpa dengan Nabi Musa kan.
Lalu Nabi Musa tu dia kata, umatmu tak larat buat 50 dan dapat wahyu untuk solat 50 waktu kan. Minta pada Allah kurangkan, minta ulang alik. Dan hadis tu menyebut Nabi berulang alik naik ke langit untuk minta kurang. Mak biasa dengar cerita ni? Dengar tak dengar ni? Pernah dengar cerita ni? Pernah dengar, dah kecil dulu dah rasa cerita ni. Jadi di situ dia nak cerita apa? Bermakna kalau kata Allah itu tidak bertempat, dia kata. Mana kalau dekat bawah tu pun boleh, tak semestinya kena ulang alik naik atas Sidratul Muntaha. Mana dia nak pegang apa? Allah tu duduk dekat langit Sidratul Muntaha. Dia nak suruh pegang. Dia kata dia tak faham hidup ni. Dia memang guna hadis, dia guna ayat Quran, tapi dia tak faham kalam para ulama ni bagaimana. Wallahu a'lam. Kenapa ustaz macam tu? Wallahu a'lam. Tak berani cakap kenapa. Dia macam mana? Gini cerita kata Abu Syekh ke Mekah, dia tengok mujizat Nabi tu. Nampak? Dia tengok mujizat Nabi. Siap tengok bulan dibelah masuk dalam baju Nabi kan. Daripada kiri dan kanan, lepas tu keluar daripada leher tengah baju Nabi, naik dalam keadaan tercantum. Mujizat sangat hebat tu. Bukan kecil-kecil mujizat tu. Tu pun kata tak beriman lagi. Faham tak? Itu tahap tu. Apatah lagi orang sekarang kan kata mujizat, kadang dia penis di. Tu cerita. Penis di. Dia tak nak melihat kalam para ulama muktabar. Itu masalah dia. Jadi kita ni nak faham macam mana? Kita faham gini. Allah tidak bertempat, tapi Allah jumpa Nabi jumpa Allah di langit. Allah buka hijab Nabi melihat Allah di langit. Seperti mana kita pernah dengar Nabi Musa berkata-kata dengan Allah di Bukit Tursina. Bukan mana Allah bantu Tursina, tak. Allah buka hijab pada Nabi Musa untuk berkata-kata dengannya di Bukit Tursina. Hijab tu macam mana? Hijab wallahu a'lam lah. Tapi kalau kita nak banding dengan teknologi, macam mana contoh isteri kita kat pasar, kita boleh video call, nampak isteri dalam handphone. Isteri kita kat pasar ke kat handphone? Kat pasar, tapi nampak kat handphone. Adakah isteri dalam handphone? Tak. Itu namanya hijab lah. Bukan macam hijab lah, buka WhatsApp application gitulah. Nak deras faham, tapi lain cerita dia nak bagi deras faham dia. Itu pun tak nak fikir kita tu benda gitu. Apatah lagi di Allah. Okey. Boleh cerita. Okey. Jadi macam mana nak faham ni? Itu faham dia. Allah buka hijab melihat dia di langit dan berkata-kata dengan Allah di langit juga. Nabi Muhammad minta dan itu tu sebab apa? Jumpa Nabi Musa dah langit ke berapa? Serupa dah Nabi Musa dah ke 5. Cuba ingat. Serupa dia turun lah, naik balik. Kenapa kena naik balik tu? Kalau kat bawah pun boleh. Kenapa kena langit tu? Dia nak kata sebab Allah kat langit. Kerana itulah namanya syariat. Syariat ni perintah. Mana kata yang Allah jadikan waktu itu untuk dapatkan pengurangan, kena naik ke langit ke Sidratul Muntaha tu. Sebut untuk apa? Untuk apa tu? Untuk nak ajar umat benda ni tak senang. Nabi susah payah untuk kita. Tu pun tak hargai lagi 5 waktu. Kalau 50 waktu tak habis dah. Susah cerita. Imam memang tak apa-apa lah. Imam tak apa-apa lah 50 waktu. Sakit memang. Jadi hargai kasih sayang Allah Ta'ala. Nak tunjuk kasih sayang Rasul pada kita. Nak kata ulang alik tu, nak tunjuk apa? Nak tunjuk kasih sayang walaupun susah. Ingat dengan tunai senang, susah. Itu pada makhluk lah. Kenapa? Itulah perintah. Saya tentu je. Tu pun susah nak faham. Boleh faham tak? Boleh faham
Saat sekaratul maut. Ya, kalau Allah Ta'ala berkendaki, kalau kata saat sekaratul maut, Allah Ta'ala kata nampak syurga, nampak neraka, boleh Allah buat? Boleh. Selagi mana ia kena dengan harus akal, itulah yang kena dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Boleh, harus. Okey. Dah cukup dah, dah bunyi dah. Aku nak kena gerak juga ni, ada hal lain pula insya-Allah. Ini penuh sikit. Tak maaf insya-Allah. Dia cukup dulu mana boleh. Sampai sini tanda-tanda. Dan tak ingat pula. Dan umpama demikian itu, tanda kat situ. Dua. Nanti kita sambung lagi insya-Allah. Nanti kita masuk ta'alluq pula. Boleh? Insya-Allah. Kalau ada soalan tanya di jangan malu. Insya-Allah. Dan cukup dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunanu bihi al-gharaib wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam wajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Insya